Dalam video kali ni, jom kita tengok seorang pemain baru Chelsea yang berharga 100 juta euro, iaitu Mykhailo Mudryk. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So kali ni kita nak semak pasal pemain baru Chelsea. Macam kita tahu musim ni Chelsea telah mendatangkan sejumlah pemain yang kita boleh katakan boleh buat skuad nombor 2 lah. Tapi buat skuad nombor 2 pun tak guna juga sebab nombor 10 dah tu lawak aja. Tapi betul lah, Chelsea boleh katakan memang spend gila-gila lah. Sejak kemasukan Todd Boehly, Chelsea dah spend lebih kurang 500 juta tau. So memang banyak gila lah. Mereka dapatkan pemain-pemain hebat, lagi-lagi player-player muda berbakat lah. Contoh macam Joao Felix pinjaman daripada Atletico Madrid. Dalam ni terbaru adalah Mykhailo Mudryk daripada pasukan Shakhtar Donetsk. Dan kalau dah minta match review MU lawan Nottingham Forest tu, kita review sikit lah. MU telah menang 3-0 semalam. Dan penjaring dia adalah Bruno Fernandes, Rashford dan juga Weghorst. Dan aku boleh kata separuh masa pertama ni terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu 20 minit pertama. 20 minit pertama memang pasukan Manchester United menguasai perlawanan, nampak tenang gila walaupun berhadapan dengan pasukan Nottingham Forest dekat tempat lawan. Dan Manchester United berjaya dapatkan gol melalui jaringan Marcus Rashford. Gol tu memang cukup mantap lah. Dapat lepasi dengan mudah je barisan pertahanan lawan. Dan Sturridge ada menjadikan gol penyamaan untuk pasukan Nottingham Forest, tapi gol tu diselak disebabkan offside. Memang offside sikit gila lah, tapi betul-betul offside lah sebab tengok VAR memang offside. Dan aku rasa memang sayang gila lah benda tu offside, sebab aku rasa kalau Nottingham Forest berjaya mendapatkan gol tu akan meningkatkan keyakinan mereka untuk menang dalam game ni. Dan disebabkan gol tu tak diberikan kepada mereka, Manchester United berjaya masuk balik dalam game. Tapi boleh kata lepas gol tu dibatalkan, dalam masa 10 ke 15 minit, pasukan Nottingham Forest memang pegang bola, mereka dah start dapat tiup mereka. Tapi dekat ujung-ujung separuh masa pertama, pasukan Manchester United berjaya mendapatkan gol kedua melalui jaringan Wout Weghorst, iaitu gol pertama dia untuk pasukan Manchester United daripada rembatan Anthony, dan bola biah tu dapat dekat Weghorst. Dan finishing yang cukup baiklah daripada Weghorst. Dan bila masuk ke separuh masa kedua, pasukan Nottingham Forest masuk dengan beban ketinggalan 2-0. So nampak mereka ni agak struggle juga dalam game ni. Dalam game ni aku boleh puji dua player mereka lah, Brennan Johnson dengan Morgan Gibbs-White. Tapi Brennan Johnson memang tamak gila mat. Dia selalu dribble dengan baik tau. Tapi sayang decision making dia sangat-sangat poor. Dan Morgan Gibbs-White juga ada beberapa chance tapi gagal disudahkan juga. Dan pemain muda yang baru dibeli oleh pasukan Nottingham Forest lah, iaitu Danilo, bermain dengan cukup baik ketika berhadapan dengan pasukan Manchester United. Mungkin antara prospek besar juga dalam EPL nanti. Dan akhirnya pasukan Manchester United berjaya kunci kemenangan dengan jaringan ketiga daripada Bruno Fernandes. Aku boleh kata dalam game ni memang convincing win lah, walaupun kadang-kadang Manchester United kehilangan bola juga. Aku rasa player yang patut improve dalam game ni daripada segi attacking mungkinlah Anthony dan juga Martial, sebab bola selalu tersekat dekat mereka ketika build up. Tak lupa juga dekat Casemiro dan juga Lisandro Martinez yang bermain dengan cukup baik. Dan juga kredit patut diberikan kepada Victor Lindelof, yang bagi aku dalam game ni bermain dengan cukup cukup matang. Ada lagi lah player lain, kalau nak sebut semua player tu boleh kata bagi kredit kat semua player MU lah senang. Dan Manchester United akan berhadapan dengan pasukan Nottingham Forest sekali lagi dalam semi-final Carabao Cup dekat Old Trafford nanti. Dan kelebihan kemungkinan berpihak kepada Manchester United, tapi apa-apa pun masih lagi berbaki 90 minit. Dan satu lagi perlawanan, Newcastle telah menang dengan pasukan Southampton 1-0. Dan kemungkinan besar final nanti MU dengan pasukan Newcastle lah, kalau tak ada apa-apa comeback berlaku dekat semi-final nanti. So dah tak mahu cakap banyak, kita masuk ke Mudryk balik. Mykhailo Mudryk adalah pemain berusia 22 tahun yang bermain daripada akademi dekat Shakhtar Donetsk sampailah ke senior player sebelum dijual kepada Chelsea dengan nilai 70 juta euro dengan tambahan bonus 30 juta euro. Pemain ni berposisi dekat left wing ataupun left midfielder. Dan dia ni juga versatile, boleh main dekat attacking midfielder, right midfielder dan juga right wing. Dan walaupun datang dengan nilai harga yang cukup mahal, tapi Mykhailo Mudryk ni dapat gaji boleh dikatakan rendah jugalah, £97,000 seminggu sahaja. Lagi rendah lagi daripada Callum Hudson-Odoi, lagi rendah lagi daripada Ruben Loftus-Cheek. Tapi gaji yang diberikan Chelsea ni dikatakan lebih RM10,000 lagi berbanding apa yang ditawarkan oleh pasukan Arsenal. Macam 4 tahun sebelum tu, Arsenal adalah kelab terdepan untuk dapatkan Mykhailo Mudryk. Sampai hampir-hampir untuk dapatkan tanda tangan Mykhailo Mudryk ni, pasukan Arsenal dah monitor Mudryk ni dah cukup lama dah berbulan-bulan dah Arteta ni minat dah. Tapi sayang, Chelsea main sat je, terus sambak dan dapatkan tanda tangan Mykhailo Mudryk. Sayang lah, sebab bagi aku Mykhailo Mudryk ni dia lebih meminati Arsenal lah. Sebab kalau hampa tengok IG dah sebelum tu, memang dia ni kira boleh kata fan Arsenal lah. Kalau ada post-post yang berkaitan dengan dia ke Arsenal, dia ni akan like tau. So memang dia ni nak pindah ke Arsenal gila lah. Tapi sayang lah, dalam kali Chelsea ambil dia. Dan ada juga berita mengatakan Graham Potter ni, iaitu jurulatih pasukan Chelsea, sampai call Mykhailo Mudryk ni, ataupun jumpa lah kalau aku tak silap, untuk cerita mengenai plan masa depan untuk pasukan Chelsea. Dan kita tak tahu apa yang Graham Potter cakap sampai boleh menarik minat Mudryk untuk berpindah kepada pasukan rival Arsenal, iaitu Chelsea. Dan walaupun datang dengan harga yang cukup mahal, dia ni diberikan kontrak iaitu selama 8 tahun setengah tau. Kontrak yang cukup lama lah. Lah ni umur dia 22 tahun, dah lebih kurang kalau kontrak dah habis nanti umur dia 30 tahun lebih. So memang cukup lama.
Tapi apa sebab Chelsea buat benda ni? Chelsea buat benda ni disebabkan mereka ni nak mengelakkan terlanggar peraturan FFP yang telah ditetapkan oleh UEFA, di mana kalau 100 juta euro ni dibagi kepada 8 tahun setengah, boleh kata lebih kurang belah-belah juta je setahun. Dan kelab Modric sebelum dia sertai pasukan Chelsea adalah pasukan Shakhtar Donetsk, dan dia ni kita boleh kata baru je naik lah dekat pasukan Shakhtar Donetsk. Sebab sebelum ni dia boleh dikatakan agak struggle juga. Dapat masuk ke first team, tiba-tiba masuk balik tim muda. Dapat masuk first team, masuk tim muda balik. Dan dipinjamkan. Pernah juga dipinjamkan kepada pasukan Arsenal. Tapi bukan Arsenal dekat EPL lah. Nama kelab tu adalah Arsenal Kiev. Dan semenjak kedatangan jurulatih pasukan Shakhtar Donetsk ketiga tu, iaitu Roberto De Zerbi, yang lah ni adalah jurulatih pasukan Brighton. Roberto De Zerbi lah yang start menaikkan bakat dia dekat pasukan Shakhtar Donetsk. Sampai Roberto De Zerbi pernah bagi tahu tau. Dia kata kalau dia ni gagal menjadikan Mikhailo Modric ni seorang pemain berkelas bintang, itu adalah kegagalan personal untuk diri dia sendiri. Dan kita boleh kata terbuktilah, dan Roberto De Zerbi ni memang berjaya menaikkan bakat Mikhailo Modric untuk menjadi seorang pemain berstatus bintang dekat pasukan Shakhtar Donetsk, sampailah dibeli oleh pasukan Chelsea. Kita tengok kontribusi Modric ni. Bagus sangat ke dia ni sampai diminati oleh beberapa kelab besar kat Eropah. Dalam hanya 19 penampilan bersama pasukan Shakhtar Donetsk, Mikhailo Modric telah berjaya menjadikan 10 gol dan juga buat 2 assist. Yang mana 10 gol ni termasuk 3 gol dalam UCL, iaitu 2 gol ketika berhadapan dengan pasukan Celtic, 1 lagi ketika berhadapan dengan pasukan RB Leipzig. Dan walaupun Shakhtar Donetsk tak dapat melepasi grup, tapi bagi aku catatan 3 gol daripada 6 perlawanan dalam UCL adalah cukup baguslah untuk seorang pemain muda. Dan kita tengok cara Mikhailo Modric ni main macam mana. Mikhailo Modric adalah sejenis inverted winger, ataupun kadang-kadang winger yang biasa. Dia ni boleh dikatakan versatile, bergantung kepada cara pasukan lawan bermain. Apa maksud inverted winger? Inverted winger ni maksudnya, winger ni kan selalu melebar ke kiri ataupun ke kanan kan. So inverted winger ni mereka selalu akan masuk ke tengah, dan kita boleh kata lebih kurang macam attacking midfielder juga. Tapi inverted winger ni lebih fleksibel lah, sebab kadang-kadang dia boleh pergi wide, kadang-kadang dia boleh main tengah. Dan Mikhailo Modric adalah sejenis pemain yang selalu menggunakan kecepatan dan juga acceleration cukup baik. Dan kemampuan ni lah yang tidak disukai oleh pertahanan-pertahanan pasukan lawan lah. Dan aku boleh kata acceleration Modric memang cukup baik lah. Acceleration ni maksud dia, bila dia ni tukar set ataupun dia berhenti, dia boleh pecuk untuk capai top speed dia dalam masa yang cepat. Dan Mikhailo Modric memang ada benda tu. Cara Mikhailo Modric main kalau nak tengok dekat EPL lebih kurang macam Martinelli. Macam aku kata tadi, Mikhailo Modric ada speed dan juga acceleration yang bagus bersama bola. Dan disebabkan kemampuan individu yang cukup baik ni, dia ni boleh menarik 2 ataupun 3 orang pemain dekat dengan dia, sekaligus membuka space kepada rakan pasukan dia, iaitu striker dekat depan, untuk menyelinap masuk ke dalam satu space yang telah ditinggalkan untuk menjaga Modric ni. Dan kita tengok chance creation Modric macam mana. Ketika bermain bersama Shakhtar Donetsk, shot per game Modric ni average dia lebih kurang 1.1. Maksudnya paling kurang satu game dia akan buat satu shot. Hari tu lawan Liverpool pun dia ada buat satu shot juga waktu debut dia. Dan dribbling per game dia adalah 1.2. Dia ni memang sejenis player suka dribble lah. Bila dia dapat bola memang dia akan cuba dribble kalau ada space walaupun kecil. Dan dia ni bukan saja bagus daripada segi individual, passing dia pun bagus juga. Ketika bermain bersama Shakhtar Donetsk, average passing accuracy untuk Mikhailo Modric ni adalah 81%. Tinggi juga tu untuk seorang pemain winger. Dan juga key passes per game dia adalah 1.2 average per game. Dan kita tengok kemampuan off the ball Modric macam mana. Aku boleh kata off the ball Modric memang cukup bagus. Off the ball ni maksud dia apa? Pergerakan off the ball tu maksudnya pergerakan dia tanpa bola. Dan kalau hampa nak tahu apa yang membezakan pemain world class dan juga pemain biasa, adalah pergerakan mereka ketika mereka ni tak dapat bola. Selalu pemain biasa mereka ni akan tunggu bola je, tapi seorang pemain world class akan sentiasa berlari untuk create space untuk diri sendiri ataupun untuk teammate mereka sendiri. Dan Modric ada benda tu. Lepas passing, Modric ni selalu akan berlari, sama ada untuk berlari ke space yang kosong ataupun berlari untuk menarik barisan defender lawan ke arah dia, so akan buka space kepada rakan pasukan dia untuk lari ambil bola dekat tempat yang kosong. Walaupun daripada segi attacking dia cukup bagus, tapi daripada segi defensif dia agak kurang sikit disebabkan dia adalah seorang winger lah. Kalau anda tengok dalam beberapa game bersama pasukan Shakhtar Donetsk, Mikhailo Modric ni banyak sangat ball watching ketika mereka ni selalu bertahan. Pemain-pemain selalu diarahkan untuk menutup passing lane ataupun buat high pressing kepada pasukan lawan. Dan selalunya dalam tugasan untuk tutup passing lane, Mikhailo Modric ni selalu terlepas. Dan kadang-kadang dia biarkan tempat dia tu terlopong besar, membuatkan pasukan lawan dapat ambil advantage dekat tempat dia tu. So agak bahayalah lagi-lagi dalam EPL. Lagi-lagi kebanyakannya dalam EPL ni main high intensity football. So dah cakap pasal kebaikan dan juga kekurangan dia, kita nak tengok macam mana Graham Potter nak gunakan dia dalam sistem Graham Potter. Formasi yang selalu digunakan oleh Graham Potter adalah 3-4-2-1 ataupun 4-2-3-1. Dengan adanya Modric, kemungkinan besar formasi yang akan kerap digunakan oleh Potter adalah 4-2-3-1, di mana akan meletakkan Modric ni dekat bahagian left wing ataupun wing kiri. Sebab apa? Sebab kalau dia gunakan formation 3-4-2-1,
Mikhailo Mudryk ini kemungkinan akan terpaksa bermain dekat posisi left wing back, iaitu selalu diisi oleh Marc Cucurella ataupun Lewis Hall. Macam aku kata tadi, attacking Mudryk memang cukup bagus, tapi daripada segi bertahan dia ni agak kurang sikit. Dan kemungkinan kalau dia main dekat posisi left wing back tu, kemungkinan akan bagi kesukaran dekat dia untuk beradaptasi dalam APL. So better lah aku rasa Potter ni letakkan dia lebih daripada segi attacking, iaitu 4-2-3-1, di mana dia ni boleh operate sebagai attacking dekat belah kiri yang akan memberikan kelebihan besar kepada pasukan Chelsea. Dan Chelsea, mereka ni waktu daripada zaman Tuchel lagi, mereka ada satu masalah ni tau. Masalah tu adalah kurangnya pemain bergerak. Maksudnya off the ball mereka kurang. Maksudnya banyak play mereka ni cenderung kaku. Dan mereka ni tak banyak lari kepada space-space yang terbuka, sekaligus menyukarkan teammate-teammate mereka untuk hantar bola ke mereka dan memudahkan pasukan lawan untuk marking play-play mereka. Macam dulu Chelsea ada Timo Werner buat kerja tu, yang selalu lari mengelirukan pasukan lawan. Dan itulah sebabnya Timo Werner adalah antara pemain paling penting dekat pasukan Chelsea. Kalau hariwan balik gol final UCL pasukan Chelsea lawan dengan pasukan Man City, gol Havertz tu, memanglah Havertz yang jadikan gol, tapi gerakan off the ball yang sangat penting dilakukan oleh Timo Werner membuatkan Havertz dapat bola tu. Chelsea tak ada player yang boleh buat benda tu. Pulisic ke Sterling semua tak boleh buat. Boleh kata lebih kurang semua nak tunggu dalam kotak penalti nak skor lah senang. Tapi dengan adanya Mudryk, dia boleh sediakan kemampuan tu. Sebab Mikhailo Mudryk ni adalah sejenis player yang sangat-sangat suka lari, dan kemampuan dia berlari tanpa bola pun sangat-sangat baik. Dan yang lagi baik, dia pun boleh skor juga. Tapi itulah kan, harap-harap dia perform lah dekat pasukan Chelsea. Tapi kita cakap macam mana pun, last sekali, Mikhailo Mudryk ni berasal dekat liga yang kurang kompetitif. Walaupun perform dekat UCL, tapi dia ni baru main dekat EPL. Dia ni masih lagi belum teruji lagi. Tapi hari tu debut lawan Liverpool memang bermain dengan cukup-cukup bagus lah. Dan harap-harap dia sukses lah bersama pasukan Chelsea. Dan untuk pasukan Arsenal pun, aku rasa dia pun ni tak rugi pun bila hilang Mudryk. Sebab aku rasa kalau kedatangan Mudryk kepada pasukan Arsenal hanya semata-mata untuk squad depth sahaja. Sebab mereka dah ada front three yang cukup solid dah, iaitu Martinelli, Bukayo Saka dan juga Eddie Nketiah. Dan Arsenal telah overcome kegagalan mereka untuk mendapatkan Mudryk dengan mendapatkan Leandro Trossard dengan harga lagi murah, dan juga sudah pun proven dalam EPL. So aku rasa dalam situasi ni Arsenal pun menang, Chelsea pun menang. Chelsea menang sebab dapat Mudryk, Arsenal menang sebab dapat Trossard. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.